Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanif dan ini adalah video perkembangan vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 8. Dalam video ini, saya jadi bidang terjun kepada Fatin Amaninah sebab dia dah bersedia untuk sambut Hari Raya Aidilfitri. Dalam video ini, saya nak kongsikan banyak berita tentang vaksin COVID-19. Antaranya ialah kesan sampingan AstraZeneca. Kemudian, boleh walk-in saja untuk dapatkan suntikan vaksin AstraZeneca. Nombor 3, bilakah fasa 3 program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula? Dan banyak lagi. Berita yang pertama, pendaftaran MySejahtera anda tak lengkap. Baru-baru ni kan, ada mesej WhatsApp yang sedang tular mengatakan yang kalau dekat halaman pendaftaran MySejahtera untuk terima vaksin tu tak dipaparkan postcode dengan negeri, ia bermakna anda punya pendaftaran tu tak lengkap. Tapi JKJV kata yang ini adalah tidak benar sebab mereka tengah masukkan beberapa fungsi baru ke dalam aplikasi MySejahtera dan fungsi yang postcode dengan negeri ini adalah salah satu daripadanya. Tentang pendaftaran lengkap ataupun tidak, JKJV kata ianya masih lengkap dan anda tak perlu pun membuat pendaftaran baru dan anda punya giliran untuk dapatkan vaksin tidak terjejas sekalipun. Kemudian, berita tentang orang yang walk-in untuk dapatkan vaksin AstraZeneca dekat PWTC. Yang ini pun kecoh juga. Ada orang tu dia pergi ke PWTC dengan harapan untuk dapatkan suntikan vaksin secara walk-in. JKJV menyuruh kepada orang ramai supaya tidak pergi ke pusat penerimaan vaksin. Mana-mana pusat penerimaan vaksin dengan harapan untuk dapatkan vaksin sebab ia hanya diberikan kepada orang yang telah mendaftar dan ada janji temu. Memanglah akan ada penerima yang tak hadir dan untuk elakkan pembezaran mereka akan berikan kepada orang yang tak ada janji temu. Tapi mereka sudah ada senarai yang menunggu dan mereka akan hubungi orang yang dalam senarai tersebut. JKJV katanya akan buka pendaftaran baru untuk vaksin AstraZeneca ini dalam masa terdekat dan program ini akan diluaskan ke lebih banyak negeri. Kemudian saya nak ingatkan kepada anda, kalau anda tak dapat penuhi janji temu untuk terima vaksin AstraZeneca ni ataupun mana-mana vaksin yang telah dipanggil melalui MySejahtera ataupun SMS ataupun email ataupun panggilan telefon, anda perlu maklumkan kepada pihak JKJV yang anda tak mampu hadiri. Contohnya anda boleh hubungi JKJV melalui hotline mereka 1800 88 828 untuk maklumkan mereka yang anda tak hadir. Ini bagi mengelakkan pembaziran. Bagilah peluang kepada orang yang setia menunggu untuk dapatkan vaksin. Berita nombor 3, fasa ketiga program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan ditunda sebab vaksin tak cukup. Kalau ikut jadual, program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa 3 akan bermula dalam bulan Mei tahun 2021. Tapi menurut YB Khairi Jamaluddin, ia mungkin akan ditangguhkan sebab kekurangan vaksin untuk dicucuk kepada anda. Katanya lagi, ketandusan vaksin ini disebabkan pengeluar vaksin ini lebih mengutamakan negara-negara yang kaya berbanding negara-negara yang membangun macam kita ni. Bukan setakat dekat Malaysia je, banyak lagi negara-negara membangun lain yang terasa kekurangan vaksin ni. Buat masa ni, program imunisasi COVID-19 kebangsaan berada dekat fasa 2. Dalam fasa 2 ni, orang yang terima vaksin ialah orang warga emas, orang yang ada comorbidity, kemudian orang kelainan upaya. Ada juga dalam kalangan mereka yang telah pun menerima dos kedua lantas melengkapkan program imunisasi COVID mereka. Berita nombor 4, kesan sampingan AstraZeneca. Vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca ni dia berada dalam kategori inactivated virus. Bila anda menerima vaksin ni, anda boleh jangkakan yang dalam badan anda ini telah disuntik virus. Kemudian, anda juga boleh jangkakan yang badan anda akan respon macam ia dijangkiti virus. JKJV ada maklumkan menerusi laman rasmi mereka yang ada beberapa kesan sampingan yang mungkin anda alami. Contoh dia adalah seperti pening kepala, letih, sejuk badan, demam, sakit sendi, sakit otot, mual, malah cirit-berit. Ia cumalah sementara sebab pada ketika itu badan anda sedang memberi respon kepada virus yang telah disuntik ke dalam badan anda dan ia akan menghasilkan antibodi melawan virus tersebut. Tapi kalau kesan sampingan itu berlanjutan melebihi beberapa hari, anda disarankan untuk pergi mendapatkan bantuan ataupun pergi terus ke hospital berhampiran anda. Berita nombor 5, penjadualan semula untuk pemvaksinan di PWTC bagi sesi 15 dan 16 Mei tahun 2021. Buat anda yang ada janji temu untuk terima vaksin di PWTC pada tarikh 15 dan 16 Mei tahun 2021,
anda perlu periksa janji temu anda semula dekat aplikasi MySejahtera. Sebab JKJV dia ada buat pengumuman yang mereka telah kurangkan slot pemvaksinan untuk kedua-dua tarikh tersebut. Sebanyak lebih kurang 2,800 slot akan dijadualkan semula. Tarikh baru akan diberikan kepada penerima ini. Tarikhnya adalah antara 17 sehingga 23 Mei tahun 2021. Dan penjadualan semula ini cuma melibatkan pusat pemberian vaksin yang dekat PWTC itulah. Yang pusat pemberian vaksin lain tidak terjejas. Berita nombor 6, Malaysia akan mula gunakan vaksin COVID-19 Sinovac versi fill and finish. Di Malaysia ada dua jenis vaksin Sinovac yang sedang dan akan digunakan. Yang pertama, jenis yang datang daripada China yang siap dibotolkan. Yang ni yang saya anggap sebagai vaksin CBU lah sebab diimport. Yang ni YB Khairy Jamaluddin dah pun terima. Dia jadi orang yang pertama terima vaksin Sinovac dekat Malaysia. Kemudian versi yang kedua adalah versi yang dibotolkan iaitu versi CKD lah. Mereka gelarkannya sebagai versi fill and finish. Yang ni dibotolkan oleh syarikat tempatan iaitu Pharma Niaga Sdn Bhd. Versi inilah yang akan mula digunakan di Malaysia. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Adam Babah, sebanyak 290,480 dos vaksin Sinovac versi fill and finish akan digunakan pada minggu depan. Dalam hal yang berkaitan juga, Pharma Niaga Sdn Bhd, dia kata yang mereka mempunyai kapasiti untuk membotolkan vaksin COVID-19 pada kapasiti 2 juta dos untuk sebulan. Banyak tu. Berita terakhir, berita nombor 7 iaitu status pemvaksinan dan pendaftaran vaksin COVID-19 di Malaysia. Setakat 10 Mei tahun 2021, 11.59 malam, Malaysia telah suntik 1,847,659 dos vaksin COVID-19. Daripada jumlah tersebut, seramai 706,157 orang telah terima dos yang kedua, lantas melengkapkan program imunisasi COVID-19 mereka. Selangor, mereka telah catatkan individu yang telah lengkapkan program imunisasi COVID-19 paling ramai dengan 96,520 orang, diikuti oleh Kuala Lumpur dengan 79,377 orang dan yang terakhir adalah Johor iaitu 69,355 orang. Daripada segi pendaftaran, lebih 10 juta orang telah pun mendaftar di app MySejahtera dan ia melambangkan lebih 41% daripada jumlah sasaran yang telah ditetapkan oleh JKJAV. Lagi sekali, Selangor, dia ada orang yang telah mendaftar paling ramai iaitu hampir 2.6 juta, diikuti oleh Johor dan Sarawak masing-masing dengan jumlah pendaftaran melebihi 1.1 juta. Baiklah, sampai di sini sajalah video kemas kini vaksin COVID-19 di Malaysia nombor 8. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan maaf zahir batin. Jangan lupa follow SOP. Anda tak boleh ziarah tapi anda boleh riadah. Assalamualaikum.